Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pergi kepada surah Yusuf, kita mulakan dengan sedikit kisah seorang sahabat yang mungkin kita boleh ambil iktibar, kita boleh menjadikan dia sebagai contoh untuk kehidupan kita. Hari ini kita dengar sikit kisah tentang seorang sahabat yang nama dia Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Siapa Sa'ad bin Ubadah? Sa'ad bin Ubadah ni, dia adalah ketua kepada Bani Khazraj. Di Madinah ni dia ada dua kabilah besar di kalangan penganut agama Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim ada dua kabilah yang besar, iaitu Aus dan Khazraj. Mereka ini selepas mereka menganut agama Islam, masuk Islam dan bersama dengan Nabi SAW, apabila Nabi berhijrah saja ke Madinah, mereka ini dinamakan dengan kaum Ansar, Aus dan Khazraj. Di Madinah juga ada juga orang lain yang duduk, satu bani lagi yang mereka ini tidak beragama Nabi Ibrahim. Mereka tidak beragama Hanif, mereka beragama Yahudi. Okey, agama Yahudi ini, yang beragama Yahudi ini dia ada tiga kabilah besar. Pertama Bani Nadir, yang kedua Bani Qainuqa, yang ketiga Bani Quraizah. Okey, tiga bani ini adalah Bani Yahudi yang berada di Madinah, dan mereka ni berjanji ataupun buat satu perjanjian bersama dengan Nabi SAW. Mereka akan taat dengan pemerintah, mereka tak akan khianat kepada Islam yang ada di Madinah, dan mereka tak akan bersepakat dengan musuh untuk menjatuhkan Islam di Madinah. Bani Nadir, Qainuqa dan Quraizah. Nadir adalah bani pertama yang melanggar perjanjian dan mengkhianati Islam. Bani yang kedua adalah Bani Qainuqa, dan berbaki satu bani saja, iaitu Quraizah, yang masih bersama dengan Nabi dengan perjanjian. Akhirnya mereka juga sama, mereka khianat juga. Baik, apa yang kita nak cerita hari ini adalah seorang sahabat yang nama dia Sa'ad bin Ubadah. Dia ini adalah ketua kepada Khazraj. Sa'ad bin Ubadah ni, apa yang kita boleh ambil daripada kisah Sa'ad bin Ubadah? Sa'ad bin Ubadah ni ketika mana Nabi wafat, ketika mana Nabi wafat, dia antara nama yang diberikan calon untuk menjadi khalifah pertama selepas kewafatan baginda Nabi SAW. Apabila jadi satu kaum daripada Khazraj dan Aus dan Khazraj ini disatukan jadi Ansar, Sa'ad bin Ubadah adalah ketua kepada Ansar. Okay. Sa'ad bin Ubadah ni, dia masuk Islam bila? Dia masuk Islam ketika mana orang lain tak masuk Islam lagi. Maksudnya orang lain di Madinah tak masuk Islam lagi. Nabi duduk di Mekah selama berapa tahun? Nabi dakwah di Mekah ni berapa tahun? Nabi berdakwah, dapat hidayah, dapat wahyu ni umur berapa? Lepas tu berdakwah di Mekah berapa lama? Di Madinah berapa lama? Berapa lama? Nabi umur berapa? 40 baru dapat wahyu. Nabi umur berapa? Umur Nabi berapa? 63. Nabi berdakwah di Mekah berapa? 12 tahun Nabi berada di Mekah. Kemudian yang bakinya Nabi ada di Madinah selama 10 tahun. Baik.
ketika Nabi SAW masih di Mekah dan ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah dan orang Quraisy tolak selama 12 tahun lebih, 13 tahun tu, hanya ada 153 orang sahaja yang menganut agama Islam ataupun menerima Islam. Okay, 153 orang saja. 153 orang ni termasuklah Sa'ad bin Ubadah. Okey. Macam mana Sa'ad bin Ubadah ni boleh masuk Islam? Sa'ad bin Ubadah ni waktu dia duduk di Madinah, dia hantar adik dia. Dia dengar kata di Mekah ada seorang yang nama dia Muhammad, dia ni Nabi. Dia diutuskan, dia ni Nabi dan Rasul. Maka dia hantar adik dia. Di mana? Hantar adik dia pergi Mekah, cari siapa Muhammad, dengar apa yang dikatakan tentang dia dan dengar apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kemudian adik kepada Sa'ad bin Ubadah ni balik bagi tahu kepada Sa'ad bin Ubadah, kata dia ni memang orang yang baik, tapi orang di Mekah tak terima dia, dan orang di Mekah kata dia ni kadzab, kata dia ni sahir, kata dia orang bodoh. Okey. Kemudian Sa'ad bin Ubadah bila dia dengar tu, dia kata tak apa, bagi aku pergi sendiri. Dia pun pergi ke Mekah. Dia duduk di Mekah selama 33 malam. Sa'ad bin Ubadah dia duduk di Mekah selama 33 malam, dan selama 33 malam ni dia tidak ada makanan, dia hanya minum air zam-zam saja. Okey. Dia hanya minum air zam-zam sahaja. Hari di antara hari-hari daripada 1 sampai 33 tu, dia bertemu dengan Sayyidina Ali. Bertemu dengan Sayyidina Ali. Oleh kerana Ali nampak macam dia ni orang luar, bukan orang Mekah. Orang macam kita lah, kan? Bangsa ataupun suku ni dia ada identiti dia. Kita, kalau kita tengok orang Indonesia, dia berjalan, dia main duduk dekat kita, contoh macam dalam ni, dia duduk dalam surau ni, kita akan nampak dia ni macam orang tak apa nak kenal ni, dan dia punya cara dia pakai pun lain, kan? Kita boleh kenal, lebih kurang macam tu lah. Ali bila tengok dia pelik, dan dia tanya, Hamai daripada mana? Hamai daripada mana? Kemudian Sa'ad bin Ubadah dia kata, aku main daripada Yathrib. Hamai buat apa? Aku main saja je, dia kata. Main saja, nak tengok Mekah ni macam mana. Kemudian Sayyidina Ali tanya dia. Okay? Sayyidina Ali tanya dia, hang duduk di mana? Duduk di sini. Dekat mana? Dalam masjid. Okay? Dalam masjid haram lah maksudnya. Hang makan apa kat sini? Aku makan apa yang ada kat sini lah. Maksudnya Sa'ad bin Ubadah dia hanya beritahu kata dia minum air zam-zam. Ali dan orang Mekah ni dia memang biasa dengan apabila ada je orang yang macam ni, dia akan bawa ke rumah untuk dijamu makan. Orang Mekah, Quraisy terkenal dengan sangat memuliakan tetamu. Maka Sayyidina Ali bawa dia ke rumah dan bagi dia makan. Bila bagi dia makan, dia dah tak makan banyak hari dah, kan? Dia tak makan banyak hari. Di dalam riwayat tu dia kata hari ketiga, maknanya dia dah tak makan 3 hari dah. Kemudian dia pula fikir, banyak hari lagi tak makan kan? Banyak hari lagi tak ada makanan ni. Dia pun makan semua lah. Makan semua. Kemudian dia bagi tahu dekat Ali, dia perlu balik dan sebagainya. Dia pun keluar daripada rumah Ali. Tak apalah. Esok tu Sa'ad bin Ubadah duduk dalam masjid. Ali keluar pergi ke masjid, nampak Sa'ad bin Ubadah. Hang tak balik lagi? Kan? Tapi tak, Sayyidina Ali taklah cakap kedah macam saya.
Dia tanya, ayah hantar balik ni. Dia kata, ada keperluan lagi aku dekat sini, jadi aku tak balik lagi. Sebenarnya anak apa? Macam mana dia tanya? Sebenarnya anak apa main duduk kat Mekah ni dengan tak ada orang, tak ada kawan dengan hang apa semua, tak kenal siapa dan sebagainya. Main duduk tunggu kat sini. Anak apa? Cuba bagi tahu. Dan waktu tu adalah waktu yang orang tak boleh cakap tentang Islam. Orang tak boleh cakap tentang Muhammad Rasulullah. Tak boleh cakap. Siapa orang luar yang bercakap tentang Muhammad dan Islam, maka akan dipukul. Jadi Sa'ad bin Ubadah bila dia dengar benda ni, dia pun kata tak apa, mungkin dia ni boleh dipercayai. Maka dia beritahu, aku main sini nak cari Muhammad, aku nak tahu dia agama dia macam mana, dan kalau benar agama dia dan dia tu sebagai Rasul, maka aku akan terima. Aku nak jumpa dia. Ali kata dekat dia, aku sebentar lagi sekejap lagi aku akan pergi berjumpa dengan orang yang hang nak jumpa. Sekejap lagi aku akan pergi jumpa orang yang hang nak jumpa tu. Kalau hang mau, hang ikut aku. Okay. Jadi Ali bagi satu arahan, hang follow aku jauh daripada aku, jangan ikut dekat. Satu. Yang kedua, kalau aku nampak orang yang mencurigakan dan aku rasa itu membahayakan hang, aku akan berpaling ke dinding-dinding rumah dan aku akan buat seolah-olah aku membetulkan kasut aku. Dan ketika itu engkau harus berhenti. Maksudnya berhenti, biar dulu Ali duduk dekat situ, betulkan kasut dia. Bila Ali berjalan, baru dia follow balik. Kemudian pendekkan cerita, ringkaskan cerita, takut lagi tak sempat kita nak 1:19 lah. Lagi surah Yusuf kita tak nak baca. Pendekkan cerita, pergilah jumpa dengan Nabi SAW. Nabi cerita dekat dia tentang Islam. Akhirnya dia pun masuk Islam. Okay. Bila dia masuk Islam, hebatnya seorang ketua kepada kabilah Khazraj ni, Sa'ad bin Ubadah, dia tahu, kata orang Quraisy ni tak boleh dengar. Tak boleh dengar orang luar sembang pasal Muhammad dan Islam, tak boleh. Orang akan marah dan pukul. Sa'ad bin Ubadah bila dia masuk je Islam, dia keluar daripada rumah. Okay. Dia keluar daripada rumah Nabi SAW. Dia terus pergi dekat Kaabah. Dia panggil, wahai Quraisy, wahai orang Quraisy, aku dah masuk Islam. Aku asyhadu an la ilaha illallah. Dia kata, aku bersaksi bahawa Allah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Bila dia jerit macam tu, orang Quraisy dengar, orang Quraisy pukul dia. Semua bekat pukul dia. Dalam riwayat cerita kata pukul dia daripada pagi sampai maghrib. Pukul dia tu daripada pagi sampai maghrib. Ada yang baling batu, ada yang macam-macam, pukul dan sebagainya sampai maghrib. Waktu maghrib ni macam mana diselamatkan Sa'ad bin Ubadah? Sa'ad bin Ubadah diselamatkan oleh seorang dia ni masih orang masih kafir, tapi dia tahu, dia kenal siapa Sa'ad bin Ubadah. Dia kata, hampa pukul, hampa tahu tak hampa pukul siapa ni? Orang yang hampa pukul ini adalah ketua kepada Khazraj, dan di belakang dia ada berpuluh ribu orang dia punya kaum dia yang akan datang untuk perangi kamu dan selamatkan dia, bawa balik ke Madinah. Maka mereka pun mati. Sa'ad bin Ubadah punya tegar dia ni, dah sehari kena pukul daripada pagi sampai maghrib. Esoknya
dia keluar pi lagi kat depan Kaabah, dia jerit juga macam tu juga. Wahai Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Orang Quraisy pukul lagi. Hari kedua diselamatkan juga oleh sahabat tadi dan kata dengan perkataan yang sama juga. Kemudian hari ketiga dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Aku telah terima Islam sebagai agamaku. Apa yang aku perlu buat sekarang? Kata Sa'ad bin Ubadah kepada Nabi. Nabi kata tak perlu buat apa. Balik ke Madinah dan ajarkan orang Madinah tentang Islam. Okey. Ringkas sikit. Sa'ad bin Ubadah ni ada 2 orang anak lelaki. Dalam riwayat kata ada 4 orang. Tapi nama yang dijumpai hanya 2 orang saja. Siapa? Satu Yazid. Okey, nama Yazid, dan satu lagi nama Khais. Khais ini memang terkenal. Khais ini adalah sahabat Nabi yang dia ni bertindak sebagai bodyguard Nabi. Okey, yang bertindak sebagai bodyguard Nabi. Khais ni, ini poin yang penting untuk kita dapat adalah Khais ni anak kepada Sa'ad bin Ubadah yang dia ni bertugas sebagai bodyguard dan dia ni sangat pemurah orang. Sangat pemurah. Sa'ad bin Ubadah ni dia ketua kabilah. Ketua kabilah ni mestilah kaya. Tak mungkin dia miskin, dia kaya. Sa'ad bin Ubadah, harta dia bagi tugasan ke anak dia jaga. Anak dia pula Khais ni dia bagi ke orang. Diriwayatkan Sa'ad bin Ubadah di rumah dia setiap hari Khais ni akan naik ke atas bumbung dan dia akan jerit panggil orang. Siapa nak minyak? Mai. Siapa nak daging? Mai. Ambil di sini. Sa'ad bin Ubadah Khais ni dia kerja dia duk bahagi harta ayah dia ni, dan ayah dia ajak dia supaya tak kedekut, bagi je. Satu hari diriwayatkan Khais ni dia naik atas bumbung, dia panggil atas rumah, dia panggil siapa yang perlukan duit. Di tangan aku ada 8,000 dirham. Di tangan aku ada 8,000 dirham. Siapa yang perlu, mai ambil. Ambil duit kat aku. Dalam riwayat tu cerita, so ada 2 orang yang pergi dekat situ, melintas di kawasan tu dan ambil seorang 4,000, seorang 3,000. Jadi 7,000 dan 1,000 lagi dibahagikan kepada orang yang lain yang datang. Satu hari Umar Al-Khattab dan juga Abu Bakar As-Siddiq mendengar perbualan Khais, yang ada seorang hamba Allah ni datang kepada Khais nak bayar hutang kepada Khais. Khais kata, kami tak akan ambil hang hutang itu kan, hutang tak apa, yang hutang tu kami halalkan, kami dah keluarkan, kami tak akan ambil balik dah. Khais kata. Dari kejauhan Umar dan Abu Bakar dan Umar ada di situ dan mendengar perbualan Khais. Lalu Abu Bakar dan Umar ni kata kepada Khais, dia kata kepada mereka masing-masing sembang, kata tak boleh biar Khais ni, tak boleh biar habis harta apa dia buat. Sebab apa? Sebab dia bagi aku tu ya. Orang nak bayar hutang pun dia kata tak payah bayar, kami dah keluar, kami tak akan ambil balik. Lalu Abu Bakar dan Umar ni pergi jumpa dengan Sa'ad bin Ubadah, beritahu kepada Sa'ad bin Ubadah, wahai Sa'ad, anak hang ni bagi harta ikut suka ni, bagi mata sana sini, bagi sini sana, kemudian dia pula orang nak bayar balik hutang, dia tak mau ambil. Abu Bakar dan Umar beritahu kepada Sa'ad. Lalu Sa'ad kata apa? Sa'ad kata, memang aku suruh macam tu. Hampa nak ajak dia bakhil. Hampa nak ajak dia bakhil.
Lalu Sa'ad bin Ubadah dia jerit, wahai Ansar, dia kata, wahai kaum Ansar, siapa yang nak bersama aku lawan dengan Abu Bakar dan Umar? Dia kata, mereka nak ajar anak aku Khais untuk jadi kedekut. Mereka nak ajar anak aku Khais untuk lawan Al-Quran. Umar dan Abu Bakar dan Umar akhirnya lari daripada Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah. Ya? Apa yang kita nak ambil daripada sini adalah sifat pemurahnya Sa'ad bin Ubadah, sehingga kan dia mengajar anak dia untuk sedekah tanpa fikir. Oh, duit aku habis, tak perlu. Orang hutang pun dia main nak bayar, bukan kita minta bayar ke apa, dia main nak bayar. Tapi Khais ni ditolak, tak bayar. Apa yang kami telah keluarkan, kami tidak akan ambil semula, kata Khais. Cuba kita tengok, kan? Jangan kata ni, jangan kata ribu-ribu, jangan kata ribu-ribu. Orang kita ni sampai RM2, RM3 pun kira, kan? Hang kau hutang aku itu kali RM5. Lepas tu beli ayak itu, pesan ayak aku pada pakat-pakat dalam ofis, kan? Jadi adalah tak cukup sikit apa semua. Lepas tu bukan hang hutang aku RM5. Minta RM5 je, kan banyak pun, RM5 je, minta balik. Okey. Sa'ad bin Ubadah adalah salah seorang yang terlibat dalam perjanjian Bai'atul Ridwan yang dijanjikan syurga kepada orang yang terlibat. Baik, itu adalah satu contoh yang kita boleh ambil untuk kehidupan kita, dan jadikan kehidupan kita ni tak sama dengan kehidupan orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam dia pegang apa? Menabung, kemudian kalau menabung di hujungnya jadi kaya. Betul? Bukan Islam ataupun kapitalis, dia punya konsep dia adalah menabung, kemudian di hujungnya jadi kaya kerana duit tabungan. Islam tidak. Islam apa dia? Sedekah, di hujungnya jadi kaya. Selama-lamanya daripada dijadikan bumi, dijadikan kita ni manusia, sampailah bila-bila, sedekah dan simpan takkan sama. Sedekah dan simpan takkan sama. Kita simpan duit, okay? Kita simpan duit. Jangan ajak anak kita simpan duit. Okay? Sebenarnya ajak anak simpan duit ni tak betul. Menyimpan, menabung, simpan duit. Bila kita ajak dia menabung, dia akan mula rasa kikir. Dia rasa bakhil, kedekut. Cuba tengok anak kita yang kita ajar untuk menabung, tabung dia. Contoh anak sulung kita menabung, adik dia yang nombor 2 kacau tabung dia buat apa? Dia marah tak? Dia marah. Kerana apa? Kita bina dalam diri dia rasa kedekut. Duit aku ni aku simpan, orang lain tak boleh ambil. Siapa yang ambil ni musuh aku. Macam tu. Okey, kita yang bina. 1:31. Tak dan baca hari surah Yusuf. Tak apa. Kita ada banyak hari lagi sebenarnya. Dan saya ada sembang dengan Datuk minta supaya kita teruskan kuliah kita ni walaupun bukan di bulan Ramadan. Kita ni bukan nak jadi baik bulan Ramadan je. Bulan lain pun kita harap Ramadan ini adalah madrasah yang membawa kita untuk
jadi yang lebih baik pada bulan-bulan yang lain selain daripada Ramadan. Kita ni sekarang ni dalam satu madrasah ataupun dalam satu universiti yang kita tengah belajar untuk kita graduate. Nanti kita graduate dapat ijazah kedoktoran, kita keluar nanti daripada Ramadan, apa yang kita belajar dalam bulan Ramadan ni kita bawa untuk apply dalam kehidupan kita di bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.